Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nafu al-intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Saya muliakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga lijatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat ini rahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dapat bertemu pada malam ni. Baik, kita nak sambung bacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muka surat 136 ya. Paragraf 220. Betul itu no? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin fima ma'nahu. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i dan selain keduanya dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda apabila hendak tidur membaca Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatikat tammati min syarri ma anta akhidhun binasiyatih Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu subhanaka wa bihamdik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan wajahmu yang mulia dan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejahatan makhluk yang engkau tentukan nasibnya. Ya Allah, engkau maha melenyapkan beban hutang dan dosa. Ya Allah, tenteramu tidak akan dikalahkan, janjimu tidak akan diingkari, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Maha suci engkau dan segala puji bagimu. Baik tuan-tuan, ini doa tidur yang dibaca oleh Nabi SAW. Banyaklah. Macam mana yang kita dah baca dah, yang kita dah lihat dah, banyak doa-doa yang Nabi ajak. Doa tidur, doa ketika dalam solat sendiri pun banyak riwayat-riwayat. Ketika sujud, ketika kita rokok, bacaan-bacaan doa iftitah, bacaan tahiyat dan sebagainya tu memang ada riwayat-riwayat yang pelbagai. Dan saya pernah beritahu dulu tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ketika kita baca di permulaan kitab Imam Nawawi ni, dia ada sebut apabila kita bertemu dengan salah satu daripada hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan apa jua amalan sekalipun, paling tidak ambillah, lakukanlah sekali. Artinya kalau selama ni kita ada baca doa Bismikallahumma ahya wa amut, itu doa daripada Nabi kan tak salah, baca ajalah. Itu yang pendek, senangnya. Tak tahu sangat langsung Bismillahirrahmanirrahim, enak tidak, habis. Tapi bila kita jumpa dengan doa-doa yang lain yang berkaitan dengan amalan-amalan yang Nabi bagi, setidak-tidaknya amalkanlah sekali seumur hidup kita, supaya kita juga mendapat kebajikan dan kebaikan daripada doa tersebut, keberkatan dan kemuliaan yang ada dalam doa, khusus doa daripada lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena tak keluar daripada mulut Nabi melainkan satu benda yang paling baik, yang paling elok. Itu je. Jadi kalau tuan-tuan lihat doa yang Nabi baca ni, yang ajak kepada kita tuan-tuan, mengandungi segala kebaikan, segala kemuliaan dan ketinggian doa ni. Cuba kita tengok. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim. Ya Allah, aku bermohon
mohon perlindungan biwajhikal karim, dengan wajahmu yang mulia. Yang dimaksud wajah di sini dengan zat kamu yang mulia ya Allah. Bukan wajah di sini bermaksud muka. Jangan salah faham nah. Allah Ta'ala bukan memiliki muka, tangan, kaki, tak. Kalimat-kalimat yadun ka, rijlun ka, saqun ka, wajuhun ka, itu ditafsirkan dengan makna sifat. Wasfun, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. So hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui dengan maksud dan makna yang dikehendaki dengan kalimat-kalimat tersebut. Kalimat-kalimat itu tidak membawa makna anggota. Dah. Tapi dia bawa makna wasaf, ma'ani. Itu disebut sifat ma'ani itu. Sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita serah maksud dan makna yang dikehendaki daripada kalimat wajuhun di sini pada Allah Ta'ala. Dan kita mengakui dengan kelemahan kita, tidak mampu untuk kita mencapainya. Dalam masa yang sama kita beriman dengan apa yang datang daripada ayat Al-Quran dan apa yang datang daripada lisan Nabi dengan cara yang sempurna, iman yang bersungguh-sungguh. Itu saja. Ataupun pada pandangan sebahagian ulama, dia mengambil dengan jalan takwil. Maksudnya dia melihat dan meneliti kepada kalimat-kalimat ayat-ayat dalam bahasa Arab. Sebab Nabi bertutur dengan bahasa Arab. Bahkan Nabi itu disebut sebagai afsahu man nataqa bid-dad. Dad. Sefasih-fasih manusia yang paling fasih yang bertutur dengan bahasa dad. Dia panggil kalimat lughatud dad, maksudnya bahasa Arab lah. Nah gitu. Pasal apa dia panggil lughatud dad? Pasal istimewa Arab ni dad tak ada lain kot no. Melayu ada? Tak ada. Bobo tak ada. Mana ada bobo? Tak ada. Duduk. Tak ada. Makan tak ada. Tak ada dad. Kita Melayu tak ada dad, dal ada. Dad ada dalam bahasa Arab sahaja. Itu yang generasi kita hari ini banyak tak boleh sebut dad tu. Bila sebut dad jadi dal. Nah tu. Waladhdallin waladdallin. Ada gitu. Dia tak boleh nak sebut dad. Pasal apa? Ni istimewa bahasa Arab. Tak ada ke bahasa lain? English ada? Tak ada tak? Tak ada kan? Siapa pandai bahasa Inggeris cari kalimat yang ada gitu. Aydid. Ada? Did. Tak ada tak? Aydan. Tak ada tak? Di tak? Dal. Bukan dad. Jadi bahasa Arab ni dia kalimat dia panggil istilah dia lughatud dad, pasal istimewa dengan huruf tu. Jadi bila dia turun dengan bahasa Arab, maka dia mengandungi makna-makna yang bersesuaian dengan bahasa Arab tu. Tu. Jadi kalimat wajuhun di sini ditakdirkan ataupun ditakwilkan dengan makna zat yang layak dan sesuai dengan kalimat wajuhun tu. Jadi dikatakan kalau kita bermakna, ya Allah, aku memohon perlindungan dengan zatmu yang maha mulia. Gitu. Maksudnya kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, yang memiliki segala-galanya. Al-Karim, yang maha mulia. Wa bi kalimatika tammah, dan dengan kalimat-kalimat engkau yang sempurna. Tuan-tuan, ayat-ayat yang diturunkan kepada kita, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, yang ayat-ayat tersebut memiliki kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan. Sehingga kan sampai hari ini tak pernah manusia jumpa sedikit pun kekurangan yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala, kalimat-kalimat yang diturunkan kepada kita tadi ni, khususnya Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Al-Quran tu, setiap kalimat, setiap huruf tu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Maksudnya Sayyidina Jibril alaihi salam ketika menurunkan wahyu, Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aduh, setiap kalimat ayat-ayat Quran tersebut adalah ditentukan sendiri oleh Allah Taala. So malaikat Jibril menurunkan macam mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sampaikan kepada umat macam mana yang Jibril bawa mai kepada baginda tanpa mengurang dan mengubah walaupun satu kalimat tak ada. Itu al-fil di sini, no? Kita ubah pi buah al-jamal lah, contohlah. Kan? Ubah buah unta, ada, tak ada kena mengena, tak ada ubah apa langsung. Macam mana kalimat tu datang, macam itulah Nabi sampaikan kepada kita. Jadi dia adalah ketentuan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sendiri yang memilih dan menentukan kalimat-kalimat tu daripada bahasa Arab yang ditutur oleh manusia. Kalimat yang manusia tutur itu dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan wahyunya, panduan kepada umat manusia. Maka kalimat-kalimat tersebut dia memiliki keistimewaan, kesempurnaan yang cukup mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan sehingga tak boleh disentuh kalau kita tidak ada wuduk. Ada. Dibacanya satu kalimat, satu huruf diberi gandaan pahala 10 kali ganda kalau dalam luar sembahyang. Ada. So tak boleh diguna kalimat lain. Kalau dalam sembahyang tak diterima kalimat-kalimat yang lain, hanya kalimat-kalimat yang diturunkan oleh Allah Taala sahaja. Sampai gitu sekali kemuliaan dan kesempurnaannya. Maka dia setiapnya dia memiliki setiap satu daripada ayat-ayat tersebut. Bermula daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas tadi ni, dia memiliki keistimewaan dan kelebihannya yang hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Yang kita maklumi, dia adalah kalimat-kalimat yang mulia, ayat-ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dan turunkan sendiri. Bila mana susunan tu Allah Ta'ala sendiri yang tentukan, maka sudah tentulah dia ada qudusiyahnya, kesempurnaan, ketinggian, keagungan dan kemuliaan tersendiri, dan dia ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Seolah-olah kita minta, kita mohon pada Allah Ta'ala tadi ni, seolah-olah macam kita mohon perlindungan. Selain kita mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala, kita juga memohon perlindungan dengan segala kalimat-kalimatnya yang mulia tadi ni. Kalau kita katakan kalimat ini dengan makna ayat-ayat Al-Quran, artinya kita memohon, Ya Allah, dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang kau turunkan tadi, Ya Allah. Gitu. So kita memohon perlindungan pada Allah Ta'ala daripada segala benda yang tidak diingini, segala bentuk kejahatan dan keburukan tu, dengan berlindung di sebalik kita tadi, bentengi dengan ayat-ayat Allah Ta'ala yang mulia. Besarlah ni. Ada. So, tuan-tuan, kalimat ni tuan-tuan, dia menunjukkan kepada kita bahwasanya penyerahan yang total tentang diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengaku tidak ada sesiapa pun yang boleh memanfaat dan mudaratkan diri kita, melainkan dengan kehendak dan keizinan Allah Ta'ala jua. So, secara tidak langsung, dia mengandungi perkara berkaitan dengan masalah tauhid, pengakuan dalam diri kita. Hanya Allah Ta'ala lah yang memegang seluruh apa yang berlaku. Lepas tu kita kata min syarri ma, daripada kejahatan, segala bentuk kejahatan. Ma tu segala jenis barang, benda. Kayu timpa mai kat kita ke, ataupun kita kata binatang-binatang yang nak menyakiti kita, ataupun kejahatan-kejahatan sihir daripada segala benda. So dia merangkumi seluruhnya, sama ada yang bernyawa, yang berakal maupun yang tidak berakal. Sebab tu dia tak guna kalimat man. Kalau dia kata min syarri man, manusia, so hanya kejahatan manusia ajalah. Dia tak masuk keburukan, musibah-musibah yang mai daripada benda-benda yang lain. Sebab boleh jadi kejahatan ni tuan-tuan sumber dia mai daripada orang, mai daripada jin, mai daripada binatang-binatang, makhluk-makhluk yang ada sekeliling kita. So bila di saat kita tidur, kita tak buat apa, tak sedang apa lah, semut boleh masuk telinga kita, boleh jadi lipas ke masuk dalam hidung kita. Hak tidur nganga gitu,
Jaga-jaga lipas 3 ekor dalam rengkung. Tapi tak nak jadi kita tuan. Walaupun kita tidur macam mana, tidur mati sekalipun, semua tak nak telinga kita. Tak ada yang masuk hidung kita, tak ada yang masuk mulut kita. Pasal apa? Itulah yang kita katakan pemeliharaan dan penjagaan Allah Ta'ala. Cukup kasih dan sayangnya Allah Ta'ala. Di saat kita tak mampu buat apa, tak sedap apa tu, dia jaga dan dia pelihara kita. So kita minta pemeliharaan secara total. Allah Ta'ala jaga kita dari segala bentuk kejahatan. Orang yang ada niat jahat, yang nak buat jahat dan sebagainya, sama ada makhluk yang menyawa ataupun daripada benda-benda yang tidak boleh berakal dan sebagainya. Anta akhidhum binasiyatih, yang mana engkau ya Allah akhidhun, berpegang. Akhidhun tu untuk pegang. Nasiyatih ni, nasiyah ni ubun-ubun. Kalau kita tengok hak ni 1/4 kepala depan ni, kalau mazhab Imam Abu Hanifah, sekurang-kurang kalau kita basuh kepala, kena basah kat sini. Pasal Nabi pernah ambil wuduk. Nabi ambil wuduk pakai kepiah, pakai serban semua cukup. Kemudian bila main nak sapu kepala, Nabi tolak sikit tadi. Nabi letakkan tangan baginda yang mulia di atas ubun-ubun baginda. Kemudian selebihnya Nabi sapu di atas serban. Kepala atas apa ni kita kata kepiah serban baginda tu. Jadi dari situlah kata mazhab Imam Abu Hanifah, sekurang-kurang sapu kepala qadrun nasiyah, 1/4 dia kata. Ni nasiyah ni maksudnya 1/4 kepala. Ni belah depan, ni belah belakang, ni tepi. So dia bagi kepala macam tu. Jadi 1/4 kepala mewakili seluruh kepala. Ni pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Antaranya lah. Jadi pasal apa dia kata gitu? Daripada segala kejahatan yang mana engkau pegang kepalanya. Ni kinayah. Ni bahasa kinayah tak panggil tuan. Maksudnya bila pegang kepala tu maksudnya apa? Semuanya tunduk dan patuhlah pada dia. Artinya seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ni, yang kita nampak, yang kita tak nampak, sama ada yang jasad kasar apa yang jasad halus macam jin dan sebagainya, sama ada yang kita tahu, yang kita tak tahu, yang ada di seluruh alam semesta ni, semuanya tak lari daripada perintah dan juga kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau semuanya duduk buah kehendak dia, duduk buah perintah dia, ikut dengan segala ketentuan Allah Ta'ala, kita nak minta berlindung daripada siapa? Dengan Tuhan dia. Itu yang paling mudah. Kan tuan-tuan, anjing serang kita, kita nak lawan macam mana? Kena main anjing, berdiri je, pertama tinggi dengan kita dah. Tak? Kita nak lari memang tak lebih dah. Tambah dengan badan besar, gunduk lu gini ni, perut ke depan pula, sudah. Tapi cara dia macam mana? Cari Tuhan dia. Tuhan dia tak terus panggil dia panggil Trump contohlah, saya tak tahu nama apa, John ke apa, ikut dia kan. Dia panggil nama anjing dia kan, dia bersiul sikit terus untuk main kat dia. So kita selamat daripada gangguan anjing tu. Pasal apa? Pasal anjing tadi taat dan patuh pada Tuhan dia. Maka seluruh alam tadi taat dan patuh pada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang boleh lari daripada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala yang memegang seluruh alam semesta tadi ni. Yang seluruh alam semesta duduk dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar tak tuan? Besar lah ni doa ni. Ada. Tu yang kita katakan ada tauhid di sana tu. Penyerahan dan juga pengakuan. Pengakuan tu yang dikatakan penyembahan Allah Ta'ala tu. Yang Allah Ta'ala yang kita kata apa? Tuhan tadi ni. Yang bila kita sebut dia sebagai Tuhan, yang kita i'tiqad Allah Ta'ala tu sebagai ilah, la ilaha illallah tu, antaranya ialah keyakinan kita bahawasanya dia yang menguasai segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh terlepas daripada ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala. Dia adalah ilah yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Menunjukkan keimanan kita yang teguh. Kalau tiap-tiap hari kita baca macam ni tuan-tuan, dan kita faham pula maksud dan maknanya, di samping kita baca, hati kita menyerah bulat kepada dia, dan kita mengakui dialah menentukan segala-galanya, tak ada apa dah. Nak takut apa lagi dah.
Dan itulah i'tiqad yang kita nak pun dalam diri kita hari ini. Supaya kita ada ataupun pengakuan bahawasanya tak ada siapa pun yang lebih berkuasa, yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Satu, habis tu. Pasal waktu kita tidur, kita tak boleh buat apa dah. So kita serah diri kita dalam pemeliharaan, penjagaan Allah Taala. So kita duduk dalam benteng kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh mudaratkan kita selagi mana Allah Taala tak izinkan dia. Mai pilah ke mana pun. Hantar pilah bapak segala kejahatan sihir dan sebagainya, tak akan boleh masuk. Hamailah nak serang aku, tak akan boleh buat apa. Sebab apa? Sebab kita berada dalam benteng pemeliharaan Allah Taala yang maha agung, yang maha gagah perkasa, penguasa alam semesta. Masuk yang kedua, Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. Cuba tengok. Ni yang kata indahnya doa Nabi ni, ya Allah, tu. Engkau maha melenyapkan beban hutang dan dosa. Allahumma anta takshif. Takshif ni yang menyingkap, yang singkap lah kita kata. Al-maghram hutang, al-ma'tham dosa. Tuan-tuan, dua benda yang menjadi bebanan hidup kita. Yang pertama hutang. Hutang ni tuan-tuan, kalau ada hutang tak mampu nak keluar rumah orang tuan, tambah yang jenis hutang alung. Kalau hutang angah acu boleh kira lagi. Hutang alung jangan buat main. Dia main cari sampai depan pintu rumah, dia angkat dengan pintu rumah sekali. Kalau hak jenis macam tu, satu lagi hutang ni menjadikan kita ni malu tak ada muka tuan. Nak jumpa orang pun kita segan. Tambah kalau orang tu orang yang kita berhutang dengan dia. Contoh tahu kisah Imam Abu Hanifah. Ada seorang lelaki yang bila berjumpa dengan dia elak lari diri. Abu Hanifah perhati tengok dan dia kesan. Pasal apa Mamat ni setiap kali jumpa aku dia akan lari. Nampak Abu Hanifah dia lari ke sana. Nampak Imam Hanifah dia lari ke sini. Abu Hanifah dia cam tengok 3-4 kali jumpa dia buat perangai macam tu. Sebelum ni jumpa biasa, Assalamualaikum Tuan Imam, Abah tanya soal. Okey. Lepas tu dia lari. Abu Hanifah satu hari nampak dia, Abu Hanifah menyorok balik tiang contoh lagu tu. Sama dengan dia mai tu dia tak sedar. Abu Hanifah lompat depan dia, pegang dia. Antai lari dah. Dia tanya, pasal apa yang hang lari daripada aku? Dia kata, Tuan Imam minta maaf Tuan Imam. Pasal apa? Saya malu nak jumpa Tuan Imam. Malu pasal apa? Saya ada hutang dengan Tuan Imam, ingat dah? Ya, aku ingat. Dan hutang tu dah sampai waktu untuk aku bayar. Tapi saya tak mampu bayar hutang tu. Tak mampu bayar. Jadi saya malu ni jumpa Tuan Imam. Itu ya? Ya, tu ya. Berapa banyak? Lebih kurang lah kita tahu 1,000 dirham lebih kurang tu. Banyak lah 1,000 dirham tuan. 1 dirham RM25. Kali tengok dengan 1,000. Tak ada 5,000. Banyak tau. Abu Hanifah kata tu je. Tu lah. Kalau macam tu, mulai hari ni aku halalkan seluruh hutang hang pada aku, tak payah bayar dah. Lepas ni jumpa jangan lari. Tuan-tuan nampak itu tuan-tuan? Kalau ada bank buat tu okey tak? Lalu depan bank Islam tak lari bi, malu nak jumpa bank Islam. Lalu depan bank rakyat tak lari bi, segan nak jumpa pegawai dia. Dia panggil mat, macam apa? Saya ada hutang rumah ni, 1,5 juta tak bayar. Tak apa. Dengan kuasa yang diberi pada saya sebagai pengurus bank rakyat Manjung ke apa ke, saya halal ke hutang kamu. Besok dapat surat terus. Hutang kamu clear dah. Segala tuntutan apa semuanya tak akan ditutup dah, kamu dapat surat. Lega ke tu? Lega no. Agak-agak boleh tak? Tak ada no. Payah dah dapat kot. Sebab tu selama moratorium ah. Berapa bulan lah tu? 6 bulan lah. Rasa lega. Rasa luar. Rasa lapang kepala otak. Dapat slip gaji kau penuh semua. Pasal apa? Pasal hutang memang mengganggu. Disebut dalam Perintah Arab, hutang ni hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Hammun bil lail ni kepala otak dia fikir macam mana nak bayar hutang ni. Nak selesai macam mana? Tambah pula dapat surat.
surat beg kereta, surat kad kredit, surat rumah, segala jenis surat sampai. Kereta dah tunggak 3 bulan, rumah tunggak 5 bulan, bil air tu tunggak 2 bulan, bil elektrik tu tunggak 5 bulan. Aduh. Tapi tak apa. Depa kata sepanjang tempoh PKP ni TNB tak akan potong walaupun macam mana pun. Hikmah no, bagus juga TNB buat betul bagi PKP ni. Lanjut lagi tak apa dah kata. Segala benda mai. Fikir ni. Nak buat macam mana ni? Silap pula dah pergi beli baju sekolah anak dah. Kok duit tu boleh bayar hutang, beli baju. Tak di sekolah pula. Sekolah pula tak tahu bila nak buka. Elok buka sekolah anak pada besar. Dah duduk rumah makan minum. Tak boleh pakai pula. Nak buat macam mana ni? Fikir ni. Kepala tak. Malam-malam fikir kan. 3 bulan lepas tu dengar kawan kita. Darah tinggi. Pasal apa? Nak fikir macam tu. Hammun bil lail. Wa dhullum bin nahar. Kehinaan. Di siang hari. Malu nak jumpa orang. Nak keluar rumah malu. Itu. Dalam ni. Kita minta, ya Allah. Nak tidur boleh tak? Tak boleh tuan. Tak boleh. Kena insomnia. Tak boleh tidur malam pasal fikir hutang satu. Yang kedua, wal ma'tham. Aduh. Pasal apa dia letak hutang yang pertama? Patutnya dosa yang pertama. Tak. Hutang ni besar lagi bagi kita hari ni. Kita fikir pasal dosa tak? Tuan-tuan fikir dosa ke fikir hutang? Sebab ramai orang yang fikir dosa. So Nabi bawa mai sirah ni. Lafaz ni diletak tu ikut apa yang kita fikir. Keutamaan kita ni hutang. Cuba tengok orang yang hidup tak ada hutang macam mana. Lega noh. Macam Ibik Liu tu. Tak ada berhutang dengan siapa. Dia pula pergi menyumbang kat orang. Bagi kat orang tu, bagi kat orang ni. Tolonglah siapa yang nak main susah-susah, tolonglah jumpa saya. Merayu pula kat orang supaya telefon dia. Saya dah beli dah 1,000 ke berapa tab tu ni. 100 tab ke berapa biji tab tu. Nak bagi bantuan kat orang-orang yang susah yang nak kena mengaji tapi tak ada alat-alat iPhone ke apa ke susah nak mengaji ni. Ni mic lah jumpa saya ambil. Tak ada hutang dah. Lega dah hidup tengok. Tengok lega, tenang. Boleh menyumbang sana sini. Senang hidup dia. Ni kita kata hutang. Yang kedua dosa. Dosa ni tuan-tuan, dia satu benda yang amat aib dan memalukan besok di akhirat besok. So Nabi dalam doa ni Nabi ajak kita mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Mohon diangkat daripada kita dua benda. Kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Kehinaan dunia masalah hutang. Kehinaan di akhirat adalah dosa. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang mengangkat, yang menolak, yang menghilangkan al-maghram, segala perkara-perkara yang membebankan hasil daripada hutang, wal ma'tham, dan juga bebanan dosa yang akan ditanggung besok di akhirat besok. So kalau tak ada dua benda ni, tidur lena elok. Dosa kita tak katalah, memang tak boleh. Memang kita ni adalah orang yang berdosa, hamba yang berdosa. Tapi setidak-tidaknya di saat kita nak tidur, kita mohon keampunan, ya Allah. Maksudnya, ya Allah, hilangkanlah bebanan hutang aku tadi ni dan hilangkanlah bebanan dosa. Andai kata kalau aku mati, jangan sampai roh aku tertahan disebabkan hutang dan kerana dosa. Itu yang doa yang diajak oleh Nabi SAW, merangkumi kebaikan dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, Allahumma la yuhzamu junduk, ya Allah. La yuhzamu junduk, sesekali, tidak sekali-kali akan dikalahkan junduka, tentera engkau, ya Allah. Tuan-tuan, hari ini kita tengoklah macam mana sekecil-kecil tentera Allah Ta'ala tak pernah kalah kan. Tak pernah. Dia hantar mai nyamuk yang kecil. Nyamuk tu, riwayat yang cerita apa? Namrud tu. Raja yang sebesar-besar raja yang pernah memerintah di atas muka bumi ni. Yang kufur dengan Allah Ta'ala. Akhirnya tewas, kalah, mati, musnah dengan sebab tentera Allah yang paling kecil. Apa dia? Tu nyamuk.
Tentera Allah ni boleh jadi malaikat, tuan-tuan. Kalau malaikat habis kita, dia jerkah habis keras satu perkampungan keras. Dia musnah habis, dia turun mai, dia hentak kaki dia habis tenggelam satu bumi tu. Ni kalau malaikat boleh jadi tentera Allah Taala. Yang kedua boleh jadi taufan. Dia turun mai tak ada yang selamat. Yang ketiga boleh jadi gempa bumi, segala bentuk bala-bala ataupun kita kata ni hak yang apa, fenomena alam dan sebagainya tu. Ayak boleh jadi tentera Allah Taala. Angin boleh jadi tentera Allah Taala. Makhluk-makhluk yang lain boleh jadi tentera Allah Taala. Segala-galanya, termasuklah sekecil-kecil virus tu boleh jadi tentera Allah Taala. Yang hari ni kita mengaku, tuan-tuan, kita tak mampu dah. Tuan-tuan, kita dulu ada sikit masa. Tuan-tuan, kita waktu kali pertama dulu, waktu kita berjaya lalui fasa pertama dulu ni, dan kita dah berjaya sampai ke peringkat kosong kes kan. Kosong dah kes. Alhamdulillah. Selamat elok dah. Lega dah. Kemudian mai gelombang hak kedua dan ketiga ni, kita tak nak fikir sampai kepada ribuan. Dulu 200 pun kita lockdown tu. 300 kita dah kalut lah. Hari ni 5,000 tuan. 4,000, 5,000. Hari ni saja 3390 kot. Lebih kurang lah. 3391 memang lebih kurang tu lah. 3,390. Alhamdulillah. Turun sikit. Turun sikit. Daripada kemarin yang 4,000 lebih. Sudah main angka antara 34, 345, 345 gitu ya. Mungkin tuan-tuan, kita tak tahu ni, kita tak tahu. Adakah bala ni diturunkan kerana kemurkaan Allah Ta'ala? Ini kita takut. Kalau turun kerana murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu Akbar, berat tuan. Sebab kemurkaan Allah Ta'ala ni paling menakutkan sekali. Kalau bala ni diturunkan sebagai ujian untuk mengangkat darjah orang-orang yang beriman, tak apa. Dia turun mai sebagai ujian. Pembersihan kepada dosa dan kemaksiatan yang kita buat. Mudah-mudahan disucikan kita dengan sabar kita menanggung segala kesusahan, dengan redha kita menerima ujian ni. Mudah-mudahan dibersihkan dosa kita, diangkat darjah kita hasil kesabaran dan keredaan menanggung bala yang macam ni. Kalaulah bala ni didatangkan, musibah ni didatangkan untuk menyedarkan kita, ni satu lagi bala. Sampai hari ni kita tak sedang-sedang lagi. Tuan-tuan, berapa banyak program-program yang sia-sia, yang melalaikan, yang melarakan, masih diteruskan. Patut-patut dalam keadaan macam ni baliklah. Balik kepada Allah Ta'ala. Macam kata Baba Khairul Anwar, pulang kepada pencipta PKP tu. Dia kata pulang kepada pencipta. Paling tidak tunjuklah sikap kita sebagai hamba yang kita memang tak mampu nak buat apa dah. Tuan-tuan, jangan kita berasa kita mampu dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya. Kita boleh nak lawan dengan tentera Allah, tak boleh. Yang boleh angkat bala ni, wabak ni hanya Allah Ta'ala saja. Takut-takut kita jumpa vaksin, kita tahu kita dah jumpa vaksin, cucu vaksin lagi teruk jadinya. Tak sungguh. Saya bukan nak kata vaksin tak boleh dah. Usaha kita cantik dan baik. Tapi yang paling penting kembali kepada Allah Ta'ala, mengaku yang kita ni hamba tak boleh buat apa dah. Mengaku yang kita tak mampu nak lawan kekuasaan dia. Ni Nabi ajak, la yuhzamu junduk. Tentera kamu ya Allah sama sekali tidak akan tertewaskan. Siapa yang nak lawan Ta'ala pasti dia akan musnah. Fir'aun yang gagah ataupun hancur kan. Namrud mati. Segagah-gagah pemerintah zaman moden ni macam apa nama apa tu? Apa Tatuk? Tatuk tak main lah. Kamal Tatuk yang di no. Zaman moden kita tak tunjukkan pada kita hari ni. Gagah dia tadi, hebatnya dia tu. Walaupun dia boleh gulingkan kerajaan sekuat-kuat kerajaan Islam, akhirnya dia sendiri pun tak boleh buat apa. So nak apa lagi? Tunduk aja pada Allah Ta'ala. Mengaku yang kita ni hamba, kembali balik pada dia. Susah sangat ke tuan-tuan? Kalau setiap pagi kita baca Yasin setiap seluruh negara.
Try dah tengok. Selain daripada SOP penjarakan sosial, selain daripada kita bataskan majlis-majlis keramaian dan sebagainya, pakai pelitup muka, satu lagi benda. Sebab kita hari ni kita tak kembali secara total dah, tak ada. Kita tak kembali lagi secara total. TV 1, TV 2, TV 3, segala jenis TV yang ada, berpuluh channel kalau masuk dengan Astro. Pukul 7.30, pukul 8, jangan buat yang lain. Siarkan baca Yasin. Kita boleh buat TV yang lain, boleh buat secara langsung. Quran time ada kan? Ambil lah qori-qori hak Quran time yang sedap-sedap. Banyak kita qori-qori hak apa ni akademik Al-Quran tu yang johan-johan jago-jago bacaan Quran ramai. Bawa dia orang mai jadi khalifah baca Yasin secara langsung seluruh negara. Daripada Perlis sampai Sabah Sarawak. 7.30 sampai ke 8 kita baca Yasin dan munajat, mohon Allah Taala angkat. Hak yang kita duduk di rumah, buka TV, buka Yasin baca sekali ya. Yang dalam perjalanan buka radio. Tak payah tengok Yasin. Sambil dia baca kita ikut lah. Yang duduk dalam bas contohnya, baca juga. Boleh ikuti melalui handphone dan sebagainya. So tak ada masalah. Susahkah kita nak ajak macam tu? Setengah jam kan, tak minta dengan waktu kita. Tunjukkan, zahirkan kelemahan kita. Zahirkan kehambaan kita. Tunjukkan yang kita hari ini kita memerlukan sangat-sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ambil 7.30 sampai pukul 8. Pukul 8 masuk pejabat macam biasa. Hak mana yang pergi pejabat? Hak yang duduk kerja di rumah, buat kerja di rumah macam biasa. Kalau setiap hari kita munajat, setidak-tidaknya mudah-mudahan kita menarik rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia angkat, dia pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Dia angkat benda-benda yang tak elok. Ini kita tak peduli kan? Dan kita tak tunjuk yang kita ni hamba, tak menampakkan yang kita ni mengharap kepada dia. Seolah-olah kita nak tunjuk yang kita ni buat hasil usaha kita ya. Tuan-tuan, usaha kita ni memang dituntut oleh syarak. Tapi usaha kita ni ingat tak akan jadi apa-apa. Tak ada satu yang boleh membekas. Kita sakit, pergi ambil ubat. Ubat tak boleh bekas tuan. Kita lapar, kita makan. Makan tak boleh bekas apa. Makanan tak boleh mengenyangkan, minuman tak boleh menghilangkan dahaga. Ubat tak boleh menghilangkan penyakit. Yang menghilang penyakit Allah Ta'ala. Yang menghilangkan dahaga Allah Ta'ala. Yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Hak kerja kita buat ni, usaha kita ni memang dituntut syar'i. Tapi hak tu tak boleh bagi apa. So kita pakai pelitup muka, kita amalkan penjarakan sosial, kita basuh tangan dan sebagainya, gunakan pembersih ke sabun dan sebagainya. Baik usaha kita. Tapi jangan lupa, satu benda pun tak akan beri kesan, tak boleh menahan mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Hanya Allah Ta'ala saja. Balik kepada dia balik. Itu ya. Ni dia habaq dah. Allah la yuhzamu junduk. Yang boleh selamat kita hanyalah kekuasaan Allah Ta'ala. Apa masalahnya kalau satu negara 7.30 sampai pukul 8 kita baca Yasin ramai-ramai. Diketuai oleh qari-qari kita yang ada. Dipancarkan seluruh negara dalam setiap channel yang boleh dicapai oleh rakyat. TV 1 pun boleh, TV 3 pun ada dan sebagainya. Ni kan pandemik teruk tuan, satu dunia tuan. Amerika hak canggih tau. Eropah yang canggih segi teknologi perubatan, lebih hebat daripada negara kita lagi dan sebagainya. Tu pun semuanya runtuh habis lah. Tak mampu nak buat apa. Artinya apa? Tak ada cara dah, tak ada jalan dah. Melainkan kita perlu kembali balik kepada yang maha berkuasa. Allahumma la yuhzamu junduka ya Allah. Sesungguhnya tidak sesekali akan kalah oleh tentera kamu. Wala yukhlafu wa'duka. Dan engkau ya Allah tidak akan sesekali mengingkari ataupun menyalahi dengan janji engkau ya Allah. Allah Ta'ala dah bagi janji dah. Minta dia akan bagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku minta, aku dekat. Maksudnya apa? Istijabah tu akan datang. Tinggal lagi kita nak mohon saja. Kita belum
belum buat lagi, kita belum zahirkan kefakiran kita pada Allah Ta'ala, kita belum zahirkan kelemahan kita, kehambaan kita, kita tak tunjuk sungguh-sungguh yang kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang, dia tak ada. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak ada yang memberi manfaat zal jaddi satu pun kemuliaan, kekuasaan. Al-jadd tu kemuliaan. Tidak ada sesuatu pun kemuliaan yang boleh mengangkat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada siapa pun yang boleh bagi manfaat kemuliaan yang kita ada ni. Pangkat kita ke, kedudukan kita ke, harta sebagainya yang kita miliki, tak akan mampu memberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang Allah Ta'ala mulia sahajalah yang akan dimuliakan. Kalau kita mulia dengan sebab manusia, kita mulia dengan sebab harta, kita mulia dengan sebab pangkat, kita mulia dengan sebab keturunan kita, itu kesemuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana yang Allah kira adalah ketakwaan. Ni di sini ni. Ketakwaan yang duduk di sini ni. Macam mana hati kita hanya bergantung dekat dia, berharap dekat dia, berhajat kepada dia. Itu yang tersebut antumul fuqara'u ila Allah tu. Kamu sekalian makhluk, wahai sekalian makhluk, kamu semua adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kata, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang. So ditafsirkan dengan al-jaddi tu dengan kekayaan, zal jaddi, seseorang yang memiliki kemuliaan. Mulia ni kadang-kadang dengan harta, kadang-kadang dengan pangkat, kadang-kadang dengan nama, boleh dengan keturunan. Apa jua asbab-asbab kemuliaan duniawi, dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok masuk dalam kubur, masuk, malaikat tak seru kita dengan kemuliaan tu, tuan-tuan. Raja masuk, dia seru dengan dia panggil tuanku tak? Tak ada, malaikat mai, ampun tuanku, ni Patik nak tanya 5 soalan. Ada? Tak ada. Oh Datuk dah mati dah, masuk dalam kubur. Alhamdulillah Datuk, jangan takut Datuk, settle masalah, tak payah tanya apa. Ada? Tak ada. Masuk mai Tun. Oh Tun, okey tak ada masalah Tun, jangan takut, kita kencing Ada malaikat cakap tu? Tak ada. Dia hentak semacam tuan-tuan, tak ada nilai. Kecuali orang yang ada kemuliaan dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan. Apa dia? Nabi-Nabi dan Rasul masuk dalam kubur, Allah Ta'ala muliakan mereka. Para awliya illahi salihin masuk dalam kubur, dimuliakan Allah Ta'ala. Walaupun di dunia tak ada nama, di dunia kita nampak dia macam orang gila pakai baju, kadang tak pakai baju, ataupun kita nampak dia tak betul ke apa ke, kita tak pandang dia langsung dengan penampilan dia yang tidak, yang bagi kita tak sesuai, tak ada pangkat dan sebagainya, tak ada kekayaan, hidup hina di dunia, tapi dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Masuk besok, dia akan dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Di mahsyar besok, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Ada. So kalau cari kemuliaan, tuan-tuan, carilah kemuliaan yang bukan hanya kita mulia di dunia yang besok ni Allah Ta'ala akan muliakan kita di dalam alam barzakh besok. Yang besok bila kita bangun di mahsyar, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan kat kita. Ada. Dan yang terakhir kita baca, kita puji subhanaka wa bihamdik. Ini pengakuan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang kekejian, tidak ada sebarang kecacatan, tak ada langsung benda-benda yang keji. Wa bihamdik, dan maha suci engkau, dan maha agung, maha sempurna. Kita puji kalimat alhamdu tu, dan segala puji-pujian bagi engkau tu. Artinya kalau subhanaka tu kita menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita mengisbatkan segala kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. So dalam doa yang banyak-banyak tadi ni, kita tutup dengan menafikan Allah Ta'ala dari segala bentuk kekurangan, dan kita mengisbatkan segala bentuk kesempurnaan, keagungan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar dah doa ni tuan-tuan, besarnya doa yang Nabi ajar. Kalau tiap-tiap malam tidur baca hak ni tuan-tuan, mudah-mudahan hati kita ni sentiasa akan bergantung dengan Allah, mengaku kita sebagai hamba dia yang lemah, kita ni tidak ada apa.
hanya mengharap rahmat dan kasih sayang dia. So dalam kehidupan sehari-hari kita tetap berusaha, tapi hakikatnya kita bergantung hanyalah kepada Allah Ta'ala. Bukan kita bergantung pada akal kita yang cerdik, bukan bergantung kepada kesihatan kita, bukan bergantung kepada kekayaan kita, bukan bergantung pada ilmu kita, bukan bergantung kepada keluarga kita yang ramai, anak cucu cicit yang banyak. Tak. Kita hanya bergantung pada yang satu. Tak ada yang beri manfaat dan mudarat melainkan Allah Ta'ala jua. Adapun yang lain-lain semuanya tak ada boleh bermanfaat apa-apa pada kita. Tuan-tuan, ni doa yang Nabi ajak kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan yang baik daripada Allah Ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf. Jadi kekurangan, sebarang bentuk kekurangan dan sebagainya tu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidatina ولمن أجازنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا رحمن، اللهم يا دافع البلاء يا رحيم، يا دافع البلاء يا الله ادفع عنا كل بلاء ووباء عن هذه الأمة المحمدية. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ادفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.